Hai, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke YouTube channel Abang Recon. So, dekat sebelah saya ni ada CLA 180 AMG line. Saya akan reviewkan secara ringkas berkenaan kereta ni. Tapi sebelum tu saya nak minta tolong tuan-tuan dan puan-puan, tolong subscribe, tolong like dan share video saya sekali. Sebab saya baru lagi buat YouTube channel, so saya perlukan support yang penuh daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau minat dengan kereta-kereta Recon ataupun apa-apa kereta import, bolehlah subscribe saya. InsyaAllah saya akan sajikan konten-konten yang bermanfaat dan boleh kongsikan ilmu yang saya ada berkenaan kereta-kereta import. So saya tak nak buang masa, kita tengok pasal kereta CLA 180 ni. So jom, let's go guys. Kau-kau. So guys, inilah dia kereta CLA 180 AMG line. Saya akan review secara ringkas. Sementara itu saya akan pusing 360 degree untuk kita tengok eksterior kereta ni. Okey, saya akan ceritakan secara ringkas. Kereta ni datang dengan enjin 1.6. Bila dia datang dengan 1.6 bermaksud kereta ni road tax dia murah lah. Kalau ada yang minat CLA 45, CLA 180 boleh menjadi pengganti kereta CLA 45 budget lah untuk tuan-tuan dan puan-puan, sebab design dia yang lebih kurang sama. Tapi dia bukan AMG, dia AMG line. AMG line ni maksudnya dia menggunakan orang kata aksesoris AMG. Maksudnya daripada dia punya orang kata kecantikan tu kan, dekat dalam-dalam dia nanti saya akan tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kereta ni kereta sedan, dia hadir dengan 4 pintu dan juga sesuai untuk 5 seater lah. Dia ada satu lagi dia punya member, saya panggil sebagai CLA 180 shooting brake. Shooting brake ni sama juga, dia punya spek macam kereta ni, cumanya shooting brake ni dia wagon, yang ini sedan. Okey, beza dia tak banyak lah. Tapi daripada segi keluasan, shooting brake lebih luas daripada situ. Tapi untuk nampak sporty, saya boleh katakan CLA 180 ni merupakan kereta yang nampak sporty dan harga bulanan yang boleh dengar mampu milik lah tuan-tuan dan puan-puan. So ini adalah rupa eksterior CLA 180 AMG line. Okey, so kita tengok bahagian depan dia ni. Memang saya boleh katakan kereta ni memang dah nampak sporty, sesuai untuk golongan-golongan muda ataupun golongan yang berkerjaya. Nampak sporty, lampu dia pun dah agresif, dah garang kat situ. Okey, jadi saya akan ceritakan macam mana design original ni kita boleh convert kepada lebih garang dan lebih sporty. Tuan-tuan dan puan-puan stay sampai habis. So ini bahagian sisi dia, kita boleh tengok dia datang dengan rim yang full spec lah. Macam saya pernah ceritakan sebelum ni, kalau rim yang macam ni kita panggil sebagai rim full spec lah, ataupun premium ataupun high spec. Kalau tak, dia akan datang dengan design yang lain, bukan design yang macam ni lah. Kalau kita tengok side mirror pun dia dah siap dengan lampu punya signal, datang sekali dengan lampu signal. Okey, bahagian belakang dia pula, lampu ni kita lampu facelift tau. Ini bukan lampu yang biasa. Biasa datang yang sebelum ni dengan design rama-rama. Yang ini design saya panggil lebih cantik lah. Ini design facelift. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya, tadi saya cakap kereta ni boleh convert kepada CLA 45. Macam mana dia boleh jadi budget kan? Kita budget tapi nampak garang, nampak gah. Saya pernah upload video di TikTok. Saya akan uploadkan untuk tuan-tuan dan puan-puan tengok dan nilai sendiri macam mana kereta ni convert, nampak lebih garang ataupun tidak. Cumanya kereta ni warna hitam, yang kita convertkan warna putih. So kita tengok dulu video tu, lepas tu kita terus tengok dekat bahagian interior pula guys. So jom, let's go. Kalau korang tengok kereta ni, mesti korang ingat kereta ni 300-400 ribu. Sebab design dia dah macam CLA 45. Tapi sebenarnya tidak. Ini sebenarnya CLA 180 saja guys. Kita nak deliver kereta ni sebenarnya hari ni. Tapi saya nak bagi tahu apa yang kita dah buat kat kereta ni supaya kereta ni nampak mahal dan gah. First of all, daripada dia punya body kit. Body kit kita dah convert full body kit kepada CLA 45. Korang tengok dia punya front grille dengan front bumper dia. Memang dah seksi habis. Nak bagi sporty lagi, kita tambah kanat, rim warna hitam dan juga caliper dah warna merah lah geng. Memang sporty. Nak bagi komplit, kita tambah spoiler dengan diffuser daripada CLA 45. Tak cukup sporty dekat luar, dalam pun kita add on accessories. Warna-warni geng. Sporty punya sporty, mesti ingat lelaki yang pakai. Sebenarnya tak, perempuan tu guys yang pakai. Cuba korang komen lah. Agak-agak CLA 45 kan bajet tinggi, tapi CLA 180 ni bajet bawah 200 ribu dah dapat pakai. Just make up dah nampak macam CLA 45. Agak-agak kurang lah. Berbaloi ke tak berbaloi? Jangan lupa follow dan share lah video ni sekali guys. Okay guys, so sekarang kita dah berada di dalam interior kereta CLA 180. Apa yang boleh saya ringkaskan lah
CLA 180 ataupun apa-apa kereta Mercedes sekalipun, Mercedes memang selalu hadir dengan design interior yang bagi saya simple dan juga cantik. Kita tak ada apa yang pening kepala. Orang kata sekali tengok je kita dah tahu apa benda function-functionnya, dan design dia kemas, simple, elegan. Interior Mercedes memang dah terbaik dah. Okay, so saya nak bagi tahu kalau CLA 180 dia datang dengan full spec, dia mesti hadir dengan power seat, memory seat, speaker Harman Kardon, speaker high quality, dan dia akan datang dengan sunroof. Cuma dalam video ni kita tak nampak sangat, gelap. Okay, so itu dia akan datang dengan macam ni. So maksudnya itu adalah full spec. Kalau tak full spec, dia tak datang dengan ni. Dia tak datang dengan memory seat, power seat, speaker pun tak guna Harman Kardon, dia guna speaker biasa. Ataupun mungkin power seat ada tapi dekat sebelah sana tak ada. Yang itu bukan premium ataupun full spec punya CLA 180. Okay, antara benda yang simple lah, saya akan review saya simple. Button-button dekat steering ada. Okay, korang boleh kontrol melalui sini sahaja. Dan juga dia punya gear di bahagian kanan. Bagi yang tak biasa, pastikan anda biasakan diri terlebih dahulu, datang ke showroom, test drive, pastikan dah terbiasa sedikit. Pedal shift akan datang sekali. Okay, yang ini dia punya signal, wiper, dan juga dia akan datang dengan cruise control. Lepas tu dia punya infotainment system, yang ini Japan spec. So spec yang ada ni Japan spec biasanya tak sampai 100 lebih, dia sampai 90 je. Dia bukan touchscreen ada kontrol guna tengah ni. So biasanya customer akan request kita tukar lah supaya dapat playkan radio di dalam Malaysia. Buat masa ni kalau beli Japan spec, belilah dengan radio mana yang ada je, dan boleh connect dengan Bluetooth, tak ada masalah. Okay, saya nak cerita pasal aircon dia pula. Aircon dia ni biasa customer kita akan masukkan lampu ambient light supaya nampak lebih garang, lebih cantik lah interior dekat dalam ni. Okay, macam dalam video TikTok saya sebelum ni yang saya tunjuk tadi tu pun, interior ni dah buat kan. Yang ni standard, dia tak ada lampu, dia macam ni je aircon dia guys. Sekarang kita berak pasal storage pula. Storage dia dekat sini ada satu. Okay, kiri dan kanan ada. Okay, lepas tu dekat tengah ni ada dua lagi. Satu ni boleh letak barang kecil-kecil, yang ni mungkin boleh letak power bank ke apa, agak dalam juga. Tapi tak boleh tutup lah kalau power bank dia tercangak kan, sebab power bank sekarang besar. Lepas tu dia datang dengan tempat charger 12 volt. Okay, dekat sini ada dua cup holder, dan satu lagi yang ni dia punya armrest, dan boleh dikatakan sebagai storage juga kalau kita buka. Okay, dan ada slot USB dekat dalam. Saya cuba adjust brightness, nampak tak? Ada slot USB, ada dua di situ. Okay, dan kalau kita tutup, just tekan, korang boleh adjust ke depan ataupun ke belakang, ikut keselesaan lah. Alright. Okay, ini saya berada di belakang, seat belakang. Kalau tengok kaki saya dengan seat depan sempit, masuk dua jari je. Ikutlah, kalau depan tu boleh adjust sikit, bagi ke depan sikit, mungkin belakang ni lebih luas. Tapi saya memang jujur cakap, CLA 180 ni belakang dia agak sempit. So kalau tengok dekat bahagian kepala saya pula, macam tengok sekarang ni kepala saya dengan atas ni, sikit je gerakan yang saya boleh buat dah sampai dekat dia punya bumbung ni kan. Okay, so memang tak berapa sesuai lah untuk orang yang tinggi macam saya, 180 cm, agak sempit. Lepas tu seat dekat belakang dia ni, dia punya kecondongan dia tak ke bawah tau. So kalau kita naik, dia 90, macam rasa macam 90 degree lah, dia on the way. 90 degree saya macam ni, tapi yang ni dia macam boleh sandar. Tapi kalau perjalanan jarak jauh, orang macam saya kalau naik kereta macam ni dengan main phone-nya, kalau jalan jauh, saya mungkin akan rasa pening kepala lah. Tapi kalau ada anak-anak kecil, tak ada masalah, anak-anak mungkin okey. Tapi kalau orang besar nak bawa pergi travel jauh, mungkin akan mengalami sedikit isu lah daripada ruang belakang penumpang dalam kereta CLA 180. So macam ni dia punya belakang ni, saya lupa nak bagi tahu, dia datang dengan aircon lah. Okay, aircon ada dua. Cumanya macam kalau video saya sebelum ni C250, aircon dia nampak lebih futuristik lah. Kita boleh adjust kiri kanan. Yang ni ini klasik punya design lama punya. Okay guys, so sekarang ni dia punya ruang boot belakang. Saya dah letak saya punya phone holder kat situ. So korang boleh tengok, inilah ruang belakang dia agak besar. Kalau nak balik kampung pun tak ada masalah. Nak letak barang dalam kereta ni balik kampung, okay, pelbagai bag ke pun boleh, nak pergi berkelah pun okey, sebab ruang dia agak besar. So apa pendapat korang pasal kereta ni? Cuba korang dropkan dekat bahagian komen. Okay, so itulah dia tuan-tuan dan puan-puan pasal kereta CLA 180 ni. Saya minta maaf lah kalau ada kekurangan daripada segi review saya. Tapi kalau nak lagi senang, datanglah ke showroom saya. Kita
kita jumpa depan-depan, saya akan ceritakan satu persatu. Mungkin ada apa-apa yang tak faham, saya akan review dengan lebih detail. Kalau nak tengok lebih detail, saya ada alternate YouTube channel. Kat sini kita buat ringkas je. Alternate korang boleh tengok dekat United Viable punya YouTube channel. Kat sana saya akan buat lebih profesional dan banyak lagi lah review-review yang kita buat kat sana. Yang ni saya buat secara ringkas je. Mungkin akan membantu serba sedikit tuan-tuan dan perempuan dalam membuat keputusan untuk beli CLA 180 ni. So saya akan cerita berapa bulanan kereta ni. Kereta ni dalam market sekarang harga dia dalam 180 ke atas lah, 180 ke 220 lebih. Biasanya dah masuk lingkungan 200 tu dia dah jadi premium ataupun full spec lah. 200 lebih. Kalau 170 tu sama ada the standard edition ataupun AMG yang bukan full spec, bukan premium spec. Okey, di mana kereta ni memang top daripada tahun lepas. Okey, dan memang menjadi kereta yang panas pada tahun 2022 ni. Okey, so gaji untuk pakai kereta ni at least kena dalam 5 ke 6 ribu. Sebab bulanan kereta ni boleh saya katakan daripada 1,800 ke 2,400, bergantung pada spek, tahun dan juga model kereta ni. Link untuk kontak saya semua saya sudah sediakan dekat ruang description tu. So tuan-tuan dan puan-puan boleh klik mana-mana link untuk terus direct contact dengan saya. Kalau ada TikTok boleh follow saya punya TikTok sekali. So kita akan jumpa lah guys dalam video yang akan datang. Korang boleh komen lah nak tengok kereta apa lagi ke, ada apa-apa soalan saya akan jawab dalam konten saya yang seterusnya. So thank you so much guys. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Kau CLA 180. Kereta ni kereta paling famous sekali pada tahun ni. Saya nak cerita berapa gaji boleh pakai kereta ni. Jom saya explain. Gaji nak pakai CLA 180 ni at least dalam 5 ke 6 ribu. Sebab bulanan dia boleh dapat bawah 2,400. Kalau korang beli yang full spec, dia akan datang dengan power and memory seat, driver and passenger seat, speaker Harman Kardon dan juga dia datang dengan sunroof. Kereta ni engine dia 1.6 saja. So road tax dia dalam RM90. Kira boleh dengar lagi lah. By the way, kereta ni dah dijual customer daripada Puchong. Disebabkan dokumen dia strong, 2-3 minggu je proses. Sekarang kereta dah boleh deliver dah dekat dia. Cuba korang komen apa pendapat korang tentang kereta CLA 180 ni. Kalau ada sesiapa yang berminat nak berurusan dengan saya, boleh tekan link kat bio terus WhatsApp dengan saya. Korang boleh follow dan share lah video ni sekali guys. Kau